Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia pengurusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO, Saudara Hafiz, Cik Mat, Timbalan Pengurusi Tetap, Saudara Izzuan. Yang berbahagia lagi kita kasihi Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Wakil-Wakil Majlis Tertinggi. Yang berbahagia Saudara Syahri Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, Saudara Wandi, Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri, Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian-bahagian, para perwakilan dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Saya Alif Ashraf bin Abdul Rahim, jurucakap bagi Negeri Pulau Pinang, ingin membawa usul berkaitan menyatukan semua kekuatan UMNO memburu kejuaraan dalam PRU 15. Seperti kita sedia maklum, seminggu dua ini pelbagai spekulasi sebagai teori tanggapan dalam kalangan pimpinan akar umbi kian menarik perhatian pelbagai pihak luar dan dalam. Sebagai pergerakan UMNO Negeri Pulau Pinang, saya tidak lagi mahu menajamkan lagi perbezaan yang wujud. Seperti semua kita sedia maklum, ada yang bercakap kita perlu mengadakan kerjasama dengan parti-parti politik, sama ada MN ataupun PN, dan ada juga yang mengatakan kita perlu bergerak secara solo, iaitu kita bertanding sebanyak mana kursi yang kita masuk dalam PRU 15 nanti. Dan ada juga yang bercakap berkenaan dengan jajaran baru yang akan berlaku sama ada sebelum pilihan raya ataupun selepas pilihan raya. Bagi Pulau Pinang, eloklah ditelan dan digigit apa jua keputusan politik yang telah dibuat oleh MKT. Sebagai ahli parti dan pimpinan, kita seharusnya menerima keputusan MKT yang telah dibuat. Tapi hari ini kita lihat, kalau kita lihat hari ini Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, khususnya pemuda-pemuda di bahagian masing-masing boleh mendisiplinkan diri. Tapi kenapa hari ini di peringkat pimpinan tertinggi kita lihat ayah-ayah sedang bersengketa. Sebagai pemuda saya berasa sedikit sedih melihat kami ini anak-anak apabila melihat ayah-ayah yang berada di atas bersengketa. Macam mana kami nak bercakap, nak berdepan dengan orang ramai. Dan orang ramai tak mungkin faham apa yang sedang berlaku pada ketika ini. Dan oleh itu, sebagai orang lama, sebagai orang yang lebih berpengalaman daripada kami, kita harap ayah-ayah yang ada di pucuk pimpinan sama ada yang berpengalaman, yang telah lama dalam UMNO, berbincanglah, selesailah secara elok. Kerana apa yang terjadi boleh menyebabkan kita dihukum lagi oleh rakyat pada PRU yang akan datang. Kalau boleh, disiplinlah anggota parti seumpama disiplin pasukan bola sepak. Walaupun tiap-tiap pemain ada corak permainan tersendiri, latar belakang negeri yang berbeza dan pelbagai, boleh dilihat kepelbagaian apabila kita berada dalam satu jersey yang sama. Dengan harapan, dengan satu tujuan, kita menjaringkan gol kemenangan pada PRU 15. Biar kita berbeza pandangan, biar kita bertempur, tetapi mestilah di tempat yang sepatutnya. Bukan kita menceritakan segala-galanya di luar. Sedangkan kita ada platform yang membolehkan kita berbincang. Lebih elok dan lebih molek jika kita sesama parti, sesama ahli parti, kita berbincang. Berbeza pendapat, itu perkara biasa. Sebagai contoh saya mempunyai pandangan saya sendiri. Tapi saya akur dengan keputusan MKT dan kita sebagai ahli pimpinan, kita perlu akur. Dan kita perlu melaksanakan apa yang dibuat, apa yang telah disuruh oleh keputusan MKT. Sebabnya, sebagai kita ambil contoh, saya tak nak ulas mengenai pasukan JT yang 7 kali telah menjadi juara.
Takut nanti saya tak boleh masuk kembali ke Pulau Pinang. Sebab apa? Pulau Pinang sekarang dah bermain di Liga Super. Penyokong-penyokong Pulau Pinang. Kita ambil contoh pasukan luar negara seperti pasukan Real Madrid. Kita semua mengakui pasukan Real Madrid telah memenangi 3 kali berturut-turut juara Champions League. Tapi pada awal musim, Real Madrid telah tewas kepada pasukan yang kedil. Tapi di dalam pasukan, pengurusan pasukan, tidak ada suara-suara yang menyuruh pengurusnya untuk meletakkan jawatan. Kerana apa? Kerana mereka menghormati dan yakin kepada pasukan yang ada. Pasukan yang syarat dengan pemain profesional. Dan kita perlu melihat apa yang sepatutnya kita perlu hari ini adalah kita perlu mengembalikan keyakinan yang hilang. Kita ambil contoh. UMNO baru kalah sekali pada PRU 14 yang lepas. Dah hilang punca. Hilang keyakinan untuk kembali menang dalam perlawanan seterusnya. Hingga kan kita meletakkan kepercayaan kepada parti lain untuk memenangi perlawanan yang kita akan hadapi pada masa akan datang. Presiden diasak untuk melepaskan jawatan. Sesama ahli berasak untuk keluar sama meletakkan jawatan. Perkara ini sepatutnya tidak patut berlaku. Berilah peluang kepada pengurus pasukan ataupun board of director pasukan yang ada. Kita ambil contoh. Berilah peluang pada pasukan yang ada untuk memperbetulkan pasukan. Jika kita tidak ada berpuas hati, kita boleh berbincang dan kita menyatakan pendapat. Hari ini adalah tempat yang paling sesuai untuk kita menyatakan pandangan, apa juga ketidakpuasan. Ini adalah platform yang sesuai. Bukannya kita bercakap di hadapan khalayak ramai, menceritakan segala-galanya sampai dalam seluak kita apa kita nak cerita. Apa cerita? Kami sebagai orang muda, dan kita perlu ingat, orang di luar sana letih dengar cerita-cerita politik, main-main politik ni. Orang di luar sana, kalau di Pulau Pinang dia cakap, dia tak kira macam mana hampa nak buat pun, dia tak kira apa pun hampa nak buat, yang penting dia punya miss tak soru. Dia punya miss tak soru. Dengan keadaan pandemik COVID hari ini, keadaannya memang kritikal. Khususnya kita ambil contoh di Pulau Pinang, banyak sektor-sektor ekonomi telah ditutup. Dan baru-baru ni saya pergi di salah satu pusat pelancongan di Batu Ferringhi. Banyak kedai-kedai telah ditutup, tak beroperasi. Dan banyak juga pekerja-pekerja pusat pelancongan yang hilang pekerjaan. Sepatutnya kita kena mengambil perkara ini serius, dan saya sebagai orang muda bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Ketua Pemuda dan Suara Syarif, yang mana pemuda perlu menjadi suara yang lantang, memberi pandangan dan cadangan kepada kerajaan. Kenapa? Kalau kita lihat hari ini, kerajaan yang ada hari ini tak mempunyai idea. Kebanyakannya idea yang datang adalah daripada pergerakan pemuda. Menyatakan pandang. Kita ambil daripada contoh bermulanya pandemik COVID. Apa yang kita bawa? Moratorium, bantuan. Dan waktu pandemik COVID, PKP pertama, memang kesannya sangat teruk. Ramai yang kehilangan pekerjaan. Dan hasilnya kita berjaya hari ini, yang mana dulu iSinar tak boleh, dan sekarang dah dibolehkan. Dan kita perlu menjadi suara kepada rakyat dan perlu bercakap mewakili rakyat apa yang rakyat perlu pada keadaan ini. Dan kerajaan perlu bertindak dan mendengar. Dan untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, jangan kita lupa, kita mempunyai track record yang baik. Sepanjang 13 kali PRU kita telah memenangi perlawanan. Baru pertandingan ke-14 kita tewas. Takkan kita dah nak menyerah kalah. UMNO perlu bangkit, perlu yakin, perlu meyakinkan diri. Dan kalau yang tak yakin, kita hantar masuk.
kekhusus keyakinan diri sebagai contoh. Kenapa? Kalau kita lihat UMNO ini syarat dengan bakat-bakat yang ada. Kita ada di peringkat UMNO Malaysia, kita ada 3 sayap. Kemudian kita ada mahasiswa. Dan kalau kita ambil contoh bagi satu pasukan bola sepak, UMNO ni ibarat ada mempunyai pengurus yang hebat, jurulatih yang hebat, pemain-pemain yang hebat, barisan simpanan yang hebat, skuad pelapis yang hebat. Apa yang perlu kita takut? Dan kalau kita lihat balik, selepas kita menghadapi kekalahan PRU 15, kita kembali membina keyakinan pasukan kita yang mana mungkin 3 kali PRU yang pertama kita tumbang. Tapi selepas itu kita bangkit dan kita memenangi pilihan raya sehinggalah ke hari ini. Adakah itu tidak cukup untuk meyakinkan kita sebagai orang UMNO yang kita sebenarnya boleh kembali menerajui kerajaan yang ada? Sepatutnya hari ini kita perlu memperkuatkan diri kita, pasukan kita terlebih dahulu. Seperti teori-teori yang saya cakap tadi itu bergantung kepada masa dan waktu yang sesuai. Biarlah ahli majlis tertinggi membuat keputusan. Kita sebagai ahli parti buat kerja kita masing-masing. Kita ada peranan kita masing-masing, jaga di kawasan masing-masing. Dan kita minta yang paling penting ahli-ahli kita dan pimpinan berdisiplin, menjaga disiplin masing-masing. Bukannya turun ke sana, ke sini. Kalau boleh turun ke negeri-negeri, membantu tak apa. Ini bagi kami di Pulau Pinang ni, lagi pening. Kalau menteri turun yang ada dalam gabungan Perikatan Nasional ni, kalau turun nak membantu tak apa. Tapi kalau turun nak bagi pening lagi, saya rasa tak payah. Buang masa. Sebab apa? Benda ni serius. Kita ni pemuda ni selalu jumpa. Masa-masa kami ni bukannya selalu saya cakap Pulau Pinang lah, no? Senang. Kan? Masa-masa kami ni habis banyak dengan orang yang tidak berparti. Setiap isu yang timbul, setiap perkara yang berbangkit, kawan-kawan tanya, macam mana kita nak jawab? Kalau kita boleh mengulas dengan baik, tak apa. Tapi kita salah memberi ulasan, disalah tanggap oleh orang biasa, macam mana orang nak mengundi kita? Selain kita perlu memperkukuhkan UMNO dan Barisan Nasional, kita juga perlu menjana penyokong. Macam mana kita nak menyokong? Menjana sokongan. Mestilah kita perlu bersedar dengan apa yang realiti yang akan datang pada PRU 15. Contohnya, kita kena bersiap sedia jika berlaku berhadapan dengan undi 18. UMNO perlu bersedia sebarang kemungkinan. Dan UMNO perlu dilihat relevan, terutama sekali. Dan saya bersetuju dengan apa yang Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia lakukan sekarang ini, iaitu perkara-perkara yang baru, iaitu janji skim pekerjaan. Sebabnya perkara ini adalah satu yang baik dan benda boleh diimplement. UMNO kena berani membuat tawaran-tawaran baru. Jika kita lihat hari ini, jika pengundi kita pada PRU 15 mahu melihat muka-muka baru mengetuai ataupun menjadi calon-calon UMNO perlu buat. UMNO perlu buat. Kalau mahu terus kekal relevan. Kita perlu lihat. Kita ni orang kata popular di kalangan kita ataupun popular bagi rakyat. Rakyat nak undi, dia tengok orang. Kalau dia tengok orang yang sama saja, letak api lah banyak kali pun memang tak menang. Dan UMNO perlu berani membuat keputusan yang drastik. Beri peluang kepada muka-muka baru. Takkan yang ada yang ramai-ramai dia ada di sini, tak ada satu pun yang layak untuk duduk di seat parlimen ataupun DUN. Mohon Wakil Pulau Pinang untuk gulung. Kesimpulan yang saya nak buat hari ini adalah
Seterusnya, kita harus fokus untuk menghadapi PRU 15 dan kita perlu memperkukuhkan pasukan kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membuat perkara-perkara lain. Dan kami menyeru keseluruhan yang ada pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu, kerana ini PRU 15 kita akan menghadapi pertempuran yang sangat hebat. Kalau kita masih lagi berpecah belah, masih lagi kita nak angkat bos masing-masing, sampai bila pun kita takkan boleh menang. Kita perlu menjadi juara kepada rakyat. Macam mana cara, macam mana nak buat, itu kita kena fikir. Beri tawaran yang terbaik. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, sebab kalau ikut tag banyak benda yang kita nak cakap, tapi banyak rakan-rakan kita dah cakap. Dan saya sangat berharap hari ini kita dapat satu yang baik, yang boleh memberi kebaikan kepada si perhimpunan kita ini, memberi kebaikan pada semua. Dan saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.